Ikigai, mekanisme menuju kesejahteraan. Percaya atau tidak, setiap aktiviti yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan mereka dapat dirangkumkan kepada salah satu daripada 4 perkara. Pertama, perkara-perkara yang mereka sukai. Kedua, perkara-perkara yang mampu mereka lakukan. Ketiga, perkara-perkara yang mereka lakukan demi manfaatnya kepada orang lain. Keempat, perkara-perkara yang mereka lakukan demi manfaatnya kepada diri sendiri. Sekiranya terdapat mana-mana aktiviti yang tidak terangkum dalam mana-mana kategori ini, ada kemungkinan aktiviti tersebut tidak memberikan apa-apa makna kepada kehidupannya. Semakin banyak aktiviti sebegini dilakukan oleh seseorang, semakin jauh dirinya dari ikigai kehidupannya. Sedangkan ikigai sebagai satu bentuk perasaan menggabungkan rasa gembira, puas hati, bererti dan bersyukur dalam diri seseorang atas segala pengalaman hidup yang dilaluinya. Sebagai satu bentuk semangat, ikigai membekalkan seseorang dengan keterujaan serta motivasi untuk bangkit melaksanakan apa jua perkara yang mampu mewujudkan kesedaran ikigai, iaitu kesedaran untuk terus melakukan perkara-perkara yang disukai dan mengabdikan diri untuk sentiasa berusaha. Sebagai satu bentuk tenaga atau kekuatan pula, ikigai mendorong manusia supaya terus tabah dan cekal menghadapi apa jua kesukaran yang timbul dalam proses menjalani kehidupannya. Mekanisme yang ketiga ini dapat terlaksana apabila seseorang tidak hanya memfokuskan kepada perkara-perkara yang dianggap besar dalam tujuan hidupnya, sebaliknya turut memberi perhatian kepada perkara-perkara kecil yang dilakukan seharian. Untuk itu, seseorang boleh mempraktikkan 5 rukun ikigai. Pertama, bermula dengan langkah kecil. Bagi mencapai ikigai, penting untuk bermula dengan langkah kecil kerana ia akan memupuk rasa ketabahan yang kuat serta sentiasa mencari cara untuk memperbaiki kelemahan diri. Tidak perlu meletakkan tujuan atau matlamat yang begitu besar dari awal kerana ia boleh memenatkan atau mengecewakan. Kedua, bebas dari diri sendiri. Ia bukannya bermaksud membiarkan diri sendiri melakukan apa sahaja yang diingini. Sebaliknya, ia adalah sikap atau perlakuan yang memupuk jiwa seseorang untuk menerima sesuatu perkara seadanya tanpa rasa atau keinginan untuk menjadikan perkara tersebut selari dengan jangkaan atau keegoan pribadinya. Ketiga, keharmonian dan kelestarian. Situasi ini akan tercapai apabila seseorang berjaya untuk berada dalam suasana harmoni serta membina kenangan yang tidak dapat dilupakan bersama-sama dalam masyarakat. Keempat, merasai keseronokan atas perkara-perkara kecil. Saranan ini bukan bermaksud seseorang perlu lebih banyak melakukan perkara-perkara kecil dalam hidupnya. Sebaliknya, perhatian perlu diberikan kepada sekecil-kecil perkara yang mengiringi setiap tujuan yang besar. Mencari hikmah di sebalik kegagalan merupakan salah satu cara untuk memenuhi rukun ini. Rukun kelima ialah berada pada saat yang dilalui. Dengan memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap perkara yang sedang dilakukan, ia dapat menjauhkan fikiran seseorang daripada terganggu oleh renungan tentang masa lampau atau kebimbangan tentang masa hadapan. Didapati 5 rukun ikigai ini menyenaraikan 5 sikap yang perlu ada dalam diri seseorang bagi mencapai ikigai, iaitu berkeinginan untuk terus melakukan yang terbaik, menerima setiap perkara seadanya, bermotivasi, berpuas hati dan berfokus dalam melakukan sesuatu. Dan ternyata kelima-lima sikap ini pula akan membentuk individu yang memiliki 5 sifat kepribadian, iaitu tabah, redha, cekal, bersyukur dan tekun. Sifat kepribadian ini akhirnya akan membantu individu tersebut menjalani kehidupannya dengan lebih bersemangat tanpa rasa berputus asa. Apabila telah wujud kesedaran ikigai dalam diri seseorang, ini bermakna dirinya semakin hampir ke arah mencapai kesejahteraan. Di sini, ikigai berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan yang membantu menyedarkan manusia tentang kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan kerjaya dan kehidupan peribadi. Pada dasarnya, kehidupan peribadi akan memberikan rasa kebahagiaan, manakala kehidupan kerjaya memberikan rasa kebermaknaan. Walau bagaimanapun, tahap kebahagiaan dan kebermaknaan setiap individu adalah berlainan kerana setiap manusia mempunyai kurikulum hidup yang tersendiri. Namun, mengapakah ada kalanya seseorang tidak merasai kebahagiaan dan kebermaknaan walaupun telah melakukan aktiviti yang disukai, mampu dilakukan, memberi manfaat kepada diri sendiri dan manfaat kepada orang lain? Jawapan kepada persoalan ini terletak pada sejauh manakah setiap bentuk kehidupan itu berjaya melaksanakan fungsi asalnya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sama-sama mengupas apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang gagal mencapai ikigainya lantas memberi kesan kepada tahap kesejahteraannya. Sekian, terima kasih.